اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو رزقا فضلها بفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام، ثم إلى أرواح سائر الأقطاب والأفراد والأولاد والأقدام والأجداد والأخيار والأبصار والعرفاء والنجباء والأمناء وإلى سائر الغيب وسائر أهل نوبته وسائر أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا، ثم إلى سائر الحاضرين وآبائنا وأمهاتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا لهذا المؤلف دكتور حكيم رفاعي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bermula puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala memasuki Tuhan yang telah menghimpunkan oleh Dia kepada kita pada hari ini, iaitu hari yang kelima dalam rencana kita mengulang kaji satu sejarah yang begitu besar yang diberlakukan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mudah-mudahan dengan berharapan bila mana kita mengulang kaji perkara-perkara begini, maka menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, membenarkan diri kita kepada Allah Ta'ala, meyakini tiap-tiap apa yang diberkatakan oleh Allah Ta'ala, dan akhir sekali harapan kita mengulang kaji dan mengambil iktibar daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersambung daripada muka surat yang ke-37. Jadi ringkas ya tuan-tuan yang alim, sebelum kita meneruskan daripada muka surat yang ke-37, yang insyaAllah kita akan potong sehingga muka surat yang ke-40. Kerana apa? Kerana bila mana menyebut perbicaraan yang semalam yang telah kita sambung, bila mana Nabi mula Mi'raj. Apa makna Mi'raj? Naik ke atas langit dengan beberapa anak tangga, yang sebagaimana disebut dalam kitab ini dan juga disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj dan kitab-kitab yang lain. Anak tangga yang digunakan cuma daripada dua, iaitu daripada emas dan perak. Nabi bijak di atas emas terbang sampai langit yang pertama, jauhnya 70,000 tahun perjalanan. Maka perak tunggu dekat atas, terbang sampai langit yang kedua, emas tunggu dekat atas. Begitulah seterusnya. Jadi manfaat yang kita ambil daripada kuliah semalam dalam rencana nak menambahkan ketakwaan kita, menambahkan keimanan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah, ialah antara perkara yang perlu kita lakukan, menetapkan dunia di kaki. Bukan memberi paham supaya jadi miskin dah, sedangkan sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya raya dan sebagainya. Menetapkan emas di kaki, meletakkan perak di kaki, memberi paham, mengambil dunia sepadan yang diperlukan. Itulah perjalanan, itulah perkara yang perlu dihalusi bagi mereka yang nak mempertekadkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Perkara yang kedua, yang bila mana kita baca peristiwa Isra wal Mi'raj, setiap tangga yang Nabi naiki daripada tangga pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat dan langit ketujuh, maka Nabi bertemu dengan para Nabi. Dan kalau tuan-tuan membaca, setiap Nabi yang Nabi bertemu, maka Nabi itu akan mendoakan kepada baginda Nabi SAW. Sedangkan hamba nak tanya tuan-tuan yang lain, bila mana Nabi Mi'raj naik di atas setiap langit, Nabi bertemu Nabi terdahulu, adakah Nabi itu berhimpun jasad dengan roh atau roh saja? Cuba jawab. Jumpa Nabi pertama, jumpa Nabi Adam. Adakah Adam di situ berhimpun jasad dengan roh atau roh saja? Ya, roh sahaja. Begitu sampai langit yang ketujuh. Nak bagi faham tuan-tuan, orang yang roh ataupun orang yang telah mati tetap boleh memberi manfaat kepada orang yang telah hidup.
Sedangkan tiap-tiap Nabi mendoakan kepada Nabi SAW katakan Mi'raj. Jadi perkara yang kedua yang ditipati kita ambil daripada kuliah yang semalam, supaya kita hidupkan pada kehidupan dalam hal melakukan tiap-tiap perkara yang mudah-mudahan perkara yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah. Jangan lupa orang terdahulu. Orang terdahulu itu terbagi kepada dua. Pertama yang zahir, kedua yang batin. Macam mana orang terdahulu yang zahir, iaitu ibu bapa, ulama-ulama, tutup guru, orang-orang soleh, nak buat tiap-tiap satu pekerjaan, rujuk ulama, ikut guru yang dia boleh buat dah. Ni mak rasa bulan Ramadan nak menjaga doa lah supaya berkat dan sebagainya. Itu meminta keberkatan yang berbentuk zahir. Yang kedua, macam mana kata meminta keberkatan daripada bentuk batin. Sebagaimana kita bertawassul kepada ulama, bertawassul kepada Nabi, bertawassul kepada orang-orang soleh. Dan kita bukan minta kepada orang soleh, kita bukan minta kepada orang mati. Kita memuji kepada Allah di atas kemuliaan yang telah diberi kepada orang mati. Kerana apa tuan-tuan? Kalau masalah bicara minta-minta ni, apa nak tanya tuan-tuan ini? Tak payah kata orang mati. Bila kita minta kepada orang yang hidup, adakah kita yakin orang yang hidup boleh membantu kita? Boleh jawab tak? Jangan kata orang mati. Akidah Tuhan bersamaan dengan akidah kami. Bila mana kita minta tolong kepada orang yang hidup, adakah kita yakin orang yang hidup boleh bantu kita? Tak, kita bersifat dengan putus. Kalau dia boleh bantu pun anugerah daripada Allah, inayah daripada Allah. Allah Ta'ala yang menggerakkan hati kita sampai dia boleh bantu kita dan sebagainya. Kesimpulan, kalau kita yakin minta pada orang mati pun tak beri bekas, sama juga minta kepada, kalau kita yakin minta kepada orang hidup pun tak beri bekas, apa kalau minta kepada orang yang mati? Dua-dua kita yakin tak beri bekas. Minta orang hidup pun tak beri bekas, minta orang mati pun tak beri bekas. Cuma perbedaannya macam mana? Itulah yang dipanggil tawassul. Dengan orang hidup pun kita guna tawassul, dengan orang mati pun kita guna tawassul. Itu perkara yang kedua. Kedua, baik. Perkara yang ketiga yang telah kita baca semalam, yang kita hurai pula hari ini, bagi mereka yang nak Mi'raj. Apa makna Mi'raj? Seolah-olah mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Mi'raj bertemu Allah sungguh. Kita Mi'raj juga, iaitu mengambilkan diri kepada Allah. Di antara perkara yang perlu kita lakukan ialah memperbanyakkan mendekatkan diri. Apa makna mendekatkan diri? Apa nak tanya tuan-tuan yang ini? Semalam kita baca sampai muka surat yang ke-37, betul atau tidak? Dan Nabi SAW tiap-tiap kali sampai di pintu tiap-tiap langit, maka kata-kata diketuk oleh Jibril, maka penjaga pintu langit membuka pintu. Dan soalan yang pertama, dia tidak siapa? Tak kamu? Maka Jibril menjawab, aku bersama baginda Nabi SAW. Aku nak tanya tuan-tuan yang lain, takkan malaikat tak kenal Nabi Muhammad? Betul tak? Takkan malaikat tak kenal Nabi Muhammad? Dia tanya pula soalan yang kedua, adakah aku mendapat perintah daripada Allah? Maka Jibril berkata, ya, kami mendapat perintah daripada Allah. Nak bagi faham, begitulah juga kehidupan kita tuan-tuan yang ini. Bagi orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, bagi orang yang nak menghampirkan diri kepada Allah, dari segi kefahaman amalan dan sebagainya, tak dapat tidak perlu kita besarkan diri. Jangan ambil duduk kita berasa nak tunjuk ke orang. Jangan kita semayang nak berasa tunjuk ke orang dan sebagainya. Bentar-bentar kita masuk televisyen, kita keluar di mana-mana tempat orang, kita tengok orang, seolah-olah kita merasa orang nak tengok kepada kita. Dan adakah tuan-tuan memadai dengan jaringan manusia mengangkat martabat kita kepada Allah? Pandangan manusia bukan satu wilayah yang kita nak pandangan daripada Allah. Itulah yang berlaku ketika Mi'raj. Sampai di tiap-tiap pintu, semua penjaga langit bertanya, siapakah ini? Siapakah ini? Padahal takkan dia tak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu juga amalan kita tuan-tuan. Jangan kita nak berhajat kepada riak dan sebagainya. Cuma apa yang aku nak kongsi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buang amalan daripada bergantung dengan riak, takut bercampur baur dengan pandangan daripada orang, caranya mudah. Sebagaimana ulama sebut yang kita ikan Abu Madian, maka pandanglah amalan kamu dengan riak. Maksudnya, dan cara nak buang riak, pandanglah amalan kamu dengan riak. Boleh faham tak?
Kita kalau belajar tasawuf kata nak buang riak, betul tak? Apa nak tanya tuan-tuan naklim, kalau kita beramal tiba-tiba tak rasa riak dah, apa maksudnya? Dua semata-mata. Kalau masuk ikhlas, wujud. Kalau tak masuk ikhlas, datang yang kedua dipanggil wujud. Ni yang paling bahaya daripada ikhlas. Sebab tu para ulama, para sufi, bila mana mereka beramal, ya Allah, dia kata aku sembahyang ni riak lagi. Padahal ikhlas dah. Pandang riak tu ikhlas. Bukan berasa riak, pandang riak, kan? Ya Allah, aku sembahyang ni riak lagi, ya Allah. Aku sembahyang ni nak tunjuk-tunjuk orang kepada ya Allah dan sebagainya. Hakikat apa yang dibuat itu satu proses yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Bicara tasawuf tu yang kita jatuh, kita bicarakan kemudian. Jadi ringkas tuan-tuan, daripada muka surat 30 dan 37 hingga 40 ialah rencana yang sama juga. Bila Nabi naik di atas tiap-tiap tangga sampai kepada langit yang ketujuh, maka berlaku soal jawab di atas para malaikat dan sebagainya, dan Nabi masuk di atas tiap-tiap pintu sehinggalah kepada langit yang ketujuh. Bermakna kita terus skip masuk kepada 41. Bila mana sampai kepada langit yang ketujuh, barulah Nabi sampai di Sidratil Muntaha. Kerana kalau kita nak baca pun cerita yang sama, dia ulang-ulang cerita yang sama. Cuma Nabi berjumpa, cuma Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang berbeza. Yang kita nak ambil faham bukan cerita, yang kita nak ambil faham apakah yang kita nak pakai pada kehidupan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Dr. Haji Muhammad Rifan dalam kitabnya Risalah Isra' dan Mi'raj. Kita bersambung daripada buku surat yang ke-41. Dengan katanya di Sidratil Muntaha. Malam apa dah hurai dah nak baca Sidratil pun boleh, Sidratul pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau bahasa Arab tak boleh ubah lagi. Ini masalah bahasa Melayu. Di Sidratil Muntaha ini Nabi Muhammad SAW menyaksikan keindahan panorama yang tiada bandingan, yang tidak terdapat di tempat mana pun, apatah lagi di dunia. Maka dalam satu kesempatan di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW melihat rupa yang asli daripada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni tuan-tuan dalam beberapa hadis dia terdapat 700 kepah, 700 tak payahlah kata 700, 70 kepah pun kita rasa pelik dah. 70 kepah pun kita dah rasa pelik. Apatah lagi 700 kepah dan sebagainya. Baik. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Jibril mempunyai 600 sayap. Garis-garis ayat. Dan kau boleh jumpa 600 sayap. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Surah An-Najmi ayat ke-13 hingga 14. Dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli waktu yang lain, iaitu di Sidratil Muntaha. Sebab tu tuan-tuan, apa yang gambaran nak bagi faham dalam peristiwa Mi'raj, bila mana diperlihatkan kepada Nabi rupa Jibril yang asli, yang sebagaimana kata Nabi tak terakal oleh fikiran. Nak bagi faham, ingat, perkara akidah bukan letak pada akal, sebab akal tak boleh proses. Perkara akidah bukan terletak pada akal, sebab akal tak boleh faham. Sebab tu bila mana bicara masalah fiqh letaknya di otak. Bila mana bicara masalah akidah ataupun tauhid, letaknya di hati, keyakinan. Bila mana bicara masalah akhlak ataupun tasawuf, letaknya pada saluran. Dalam satu bilik kecil yang terdapat dalam qalbi itu. Baik. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril menyaksikan keindahan Begawan Al-Kausar sampai ke depan pintu gerbang syurga. Kemudian beliau masuk ke syurga. Dalam syurga beliau menyaksikan hal-hal yang mengherankan, yang belum pernah beliau saksikan sebelumnya. Juga mendengar suara-suara yang belum pernah beliau mendengarnya. Bahkan apa sahaja yang menjadi kehendak hati, maka seketika itu terwujud. Nak cerita nikmat syurga ni tuan-tuan pelik-pelik. Sebab tu bila mana bicara Isra' wal Mi'raj, dengar tak tadi, kita meyakini Nabi ziarah syurga, Nabi ziarah neraka. Cuma pintu syurga yang tu khilaf. Kita beriman adanya syurga, adanya neraka. Penceritaan tentang syurga tu pelbagai. Kalau hamba tanya pada hari ini kepada tuan-tuan, hamba yakin jawapannya kadang-kadang sama. Kalau kita tanya pintu syurga ada berapa? Syekh Petronas.
Pintu syurga ada berapa? Wallahu a'lam, tu jawapan paling tepat. Tetapi kalau kita tanya, kebanyakan yang menjawab pintu syurga ada tu 7. Dan kalau ditanya pula pintu neraka, ada juga dikata pintu neraka ada tu 7. Sedangkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dia mensyarahkan pintu syurga ada 8. Pintu neraka ada tu 7. Dalam kitab Tafa'itul Akhbar Fiti Kerijan Nanti Wana, dia mulai banyak khilaf. Ada setengah ulama kata pintu syurga kata ada 1, tapi cabangnya banyak. Ada yang kata ada 3. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, masalah jumlah pintu ialah satu perkara khilafiyah yang tak langsung menggugat keyakinan kita. Cuma yang kita yakin ada syurga, ada neraka. Sama masalah tarikh. Dan kalau tuan-tuan besok buat Isra' Mi'raj, nanti ustaz ni kata tarikh lain, tak payah berbadak. Kita bukan beriman dengan tarikh, kita beriman dengan peristiwa. Faham mana ibarat? Sebab tu bab Maulid Nabi tiap-tiap bulan orang buat. Kita bukan beriman dengan tarikh Nabi beranak, kita beriman dengan kemuliaan ketika dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kesemuanya itu disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Bahkan beliau sempat membaca tulisan yang terpampang di pintu syurga sebagai berikut. Jaga tuan-tuan dan dekat pintu syurga dia tulis apa? As-sadaqatu bi'ashri amsalha wal fardu bi 18. Artinya apa? Sedekah itu memperolehi 10 kali lipat ganda, dan menghutangi, memberi hutang itu memperolehi 18 lipat kali ganda. Boleh. Kita bagi hutang, bagi sedekah, kita dapat 10 lipat kali ganda. Tetapi bila mana kita bagi hutang dekat orang, dia nak pinjam 1000, kita beri hutang. Dalam tu tertulis satu sebab kalau beri hutang dapat 18 kali ganda. Kita baca dahulu sebab tu. Maka bertanya Nabi SAW kepada Jibril. Adab Nabi tak faham, tanya ulama. Ulang balik. Adab Nabi tak faham, tanya Jibril. Begitu juga kita. Aku baca Isra' wal Mi'raj, apa yang perlu aku faham? Tak faham, tanya guru. Tak faham, tanya ulama. Jangan buat keputusan sendiri dan lain. Mengapakah pahala orang yang memberi hutang lebih besar daripada pahala orang yang bersedekah? Maka Jibril menjawab, benar. Sebab orang yang diberi sedekah terkadang masih mempunyai persediaan hidup. Sedangkan orang yang berhutang sudah barang tentu dia sangat membutuhkannya, iaitu memerlukannya, yakni tidak mempunyai persediaan. Sedangkan dia tidak sudi berbuat meminta-minta. Dan kadang-kadang bila kita bersedekah ni, ada yang orang sedekah tu memang dah cukup dan saja nak beri. Bagi contoh guru, kita zarah guru dan sebagainya, kebiasaan ulama ni banyak duit contoh. Dah orang sedekah, tapi kita zarah sedekah juga, betul ke tidak? Dapat 10 kali ganda. Tapi bila kawan kita nak minta berhutang, kata ulama memberi hutang tak? Ayat sebagaimana yang kami nampak di pintu syurga, memberi hutang itu lipat kali ganda. Kerana orang yang minta hutang memang sangat-sangat memerlukan duit, memang sangat-sangat memerlukan keperluan. Jadi ringkas ni tuan-tuan, kalau kita nak masuk pintu-pintu syurga, perbanyakkan berhutang kepada orang. Rasulullah Muhammad contoh tak boleh faham. Banyak lagi kaedah tuan-tuan. Sebagai contoh, bila bicara masalah syurga, dalam kuliah yang lalu telah kita syarahkan, bagi mereka yang nak mempertingkatkan maqam menghampirkan diri kepada Allah, ialah memperbanyakkan melakukan solat sunat. Jangan berfikir semata-mata qabliyah, ba'diyah. Solat sunat ni banyak lagi. Cubakan dengan duha, cuba pula dengan isyarak dan sebagainya. Jadi memberi faham, sebelum isyarak, sebelum duha, ada lagi solat sunat yang Nabi bertemu di syurga. Soalan ni, sembahyang sunat ni Nabi jumpa di syurga. Saya sedang ada. Siapa tahu? Ada yang beri kitab bagian ni. Kami tak jual kitab. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa tahu sembahyang sunat yang Nabi tempuh ketika Isra' dan Mi'raj? Syekh Mukhtar Musa, Tuan Gubernur menunjuk datang. Dan di antaranya solat sunat wudu. Betul ke tidak? Kan Nabi bertemu ketika Mi'raj, yang Nabi dengar ada terlepas sahabat dah berjalan-jalan dalam syurga. Sahabat tu tak wafat lagi, tak mati lagi, tapi terlepas dia dah berjalan. Maka ditanya, kerana sahabat tu tiap-tiap kali sembahyang tak pernah meninggalkan solat sunat wudu, tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Jadi kesimpulan yang nak kita faham, rencana nak mendekatkan diri kepada Allah, banyak lagi amalan solat-solat sunat yang perlu kita buat. Faham dan ibarat. Habis. Jadi mereka tuan-tuan serta muslimat yang adil. Maka bila Nabi di sana, Nabi bersalahi syurga dan neraka, kita maklum dah.
syurga perkara yang tak pernah terfikir oleh akal dan sebagainya. Sebab itu dah tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak mencantikkan syurga, yang nak membersihkan syurga, yang nak memolehkan syurga, 3 perkara dengan 3. Baru itu tasbih, dan yang kedua zikir, dan yang ketiga berselawat. 3 amalan yang tuan-tuan hidupkan dan bersyukur pada kehidupan. Kerana pun bila mana ziarah Nabi ziarah syurga di tuan-tuan, banyak benda pelik-pelik yang Nabi tengok. Di antaranya sebagaimana yang kita baca nanti tuan-tuan, kata Nabi di syurga ini satu benda yang tak terfikir oleh akal. Benda terlintas dia jadi. Benda terlintas dia jadi. Dekat dunia nak makan kambing payah, betul tak? Kena tangkap kambing, kena sembelih, kena lapah, kena rebus, kena mulai. Kadang-kadang 1 jam belum siap, betul ke tidak? Di syurga tak payah tuan-tuan, kita pakat-pakat berimpun. Agak-agak nak makan apa ni? Kambing tanya tanya, nak masak apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kambing tanya nak masak apa? Nak masak, rasalah ke hati lah. Nak makan kambing 3 rasa. Baru kita bercakap, saat lagi kambing tu bergolek, beremang, duduk depan mata, jadi kambing 3 rasa. Makan hari tu, walau makan 3 ekor kambing pun tak cukup perut. Sebab makan dalam syurga bukan kerana lapar, tetapi kerana bergalak, nak bersukaria semata-mata. Walaupun minum air oren 3 trailer, tuan-tuan tak senang perut. Kerana makanlah syurga untuk bersukaria. Makan isi masuk tulang keluar. Makan isi masuk tulang keluar. Makan isi masuk tulang keluar. Habis makan, tulang tu saat lagi berimpun balik, jadi kambing balik, dia jalan. Bye-bye. Allahumma salli ala Muhammad. Tak beri faham, dalam syurga besok, walau makan kambing yang sama, walau makan ayam yang sama, walau makan itik yang sama, tapi rasanya berbeza. Ni Allah Ta'ala nak buktikan. Hari ini sedap, besok kau sedap, besok makin sedap, makin sedap, dan kesedapannya tak pernah berkurang. Dan dia nak cerita nikmat-nikmat syurga. Sebab tu mudah-mudahan di syurga tu besok semua kita pakat-pakat berimpun. Allah lama tak jumpa. Dah tak pilih Ustaz Wan dah. Mudatuk ke, Mutan Seri ke, Mudoktor ke, dekat sana pangkat itu semua tiada. Kita bersamaan sama-sama mata-mata. Lama tak jumpa, duduk mana sekali? Apa duduk bawah dia syurga ada ni. Dan Haji duduk mana? Haji Zari. Duduk Jannatul Firdaus contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Lama tak pergi rumah, duduk pakat-pakat pergi rumah. Dia ajak pergi rumah dia. Ajak pergi rumah, pakat-pakat naik burak. Dekat sana naik burak tuan-tuan, yang lajunya sekelip mata pemandangan. Cuma burak tu depan tu ada lambang BMW ke yang tu wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan dekat dunia dahulu suka Audi contoh, tak pernah pakai Audi, dekat sana besok takut Allah Ta'ala boleh bubuh lambang tu, tak boleh. Allah Ta'ala boleh buat tak? Tak boleh. Nak cerita tuan-tuan, perjalanan di syurga satu perkara mutiara yang luar biasa. Daripada pintu gerbang nak masuk ke dalam rumah pun Nabi kata dalam hadis memakan masa bertahun-tahun. Jangan kata daripada padang mahsyar, daripada pintu gerbang nak masuk ke rumah pun makan masa begitu lama. Setapak Allah pelik, setapak nampak pelik, setapak nampak pelik. Setiap langkah yang kita lakukan takjub dengan perkara yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tak pelik bila hamba dah bersembang dengan rumah Haji Zaidi dan sebagainya. Lepas tu Zaidi kata, "Wan, jom dah pakat-pakat pergi rumah kamu." Apa kata lain kali lah, sedang lah nak ajak pergi rumah. Biarlah dulu waktu dekat dunia mengajar sedap. Tengok mengajar sedap, mesti syurga tu besar. Lah sekali Allah nak tak nak tuan-tuan, bila Dr. Zaidi duk tekan kita hamba, pergilah juga. Hamba bawa pergi rumah hamba tuan-tuan. Bila sampai dekat dalam rumah saya ni cerita, dan Allah buat, kenapa laman kamu kosong? Lek lah. Ingat tuan-tuan, jangan pelik kerja Allah Ta'ala. Walaupun syurga tuan-tuan besar, walaupun istana kita besar tuan-tuan, tetapi ada yang di antara laman kering kontak, laman kering kosong. Dan ditanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang boleh menumbuhkan amalan-amalan ataupun tanaman di syurga? Kata Nabi, di antaranya tasbih. Bila mana kita baca tasbih tuan-tuan, menumbuhkan pohon-pohon syurga. Walaupun ada khilaf, setengah ulama kata satu tasbih satu pokok tumbuh, setengah ulama kata satu tasbih dia tumbuh sedekai, tasbih kedua dia tumbuh 2 dekai, tasbih ketiga dia tumbuh 3 dekai. Yang tu tak ada masalah. Yang kita beriman tiap-tiap satu tasbih menumbuhkan pohon-pohon syurga. Namun walau bagaimana pun, kalau dekat dunia dahulu kita malas bertasbih, bermakna tak pelik tuan-tuan kita punya laman kering kontak. Dah laman kering kontak. Sampai masuk dalam rumah, tiba-tiba hamba buka, hamba punya tuan-tuan rumah tuan-tuan, Haji saya tidur. Allah buat, kenapa dapur tak siap lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Pelik tak?
Pelik. Jangan tuan-tuan fikir nikmat syurga ni tuan-tuan sebagaimana yang kita nak. Allah Ta'ala kadang-kadang memberi sebagaimana apa yang kita lakukan di dunia. Mana kali kata ada syurga tak siap. Ya, dalam kitab Kifayatul Muhtar, dalam setengah kita Arab lain menceritakan, bila Nabi pergi Mi'raj, bila Nabi menziarahi syurga-syurga, maka tiba-tiba Nabi melihat para malaikat yang sedang membina syurga tuan-tuan mereka duduk saja. Bagi tiap-tiap diri semua ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk bina syurga tuan-tuan. Ada satu kontraktor. Dan satu kontraktor ada pula anak-anak buah dan sebagainya. Maka bila Nabi Mi'raj, dan Nabi nampak ada sebuah istana ni, pekerjanya duduk saja, tak bekerja. Semua pakat-pakat duduk. Bertasbih kepada Allah. Maka bertanya Nabi, wahai malaikat, kenapa kamu duduk saja, tak buat rumah ni bagi tuan-tuan kamu? Maka berkata para malaikat, ya Rasulullah, kami bekerja atas dibayarnya gaji. Sudah. Kami bekerja atas dibayarnya gaji. Maka tanya Nabi, apakah gaji kamu? Maka berkata para malaikat, bermula gaji kami zikrullah. Bila Tuhan kami berzikir, berjalanlah tangan dan kaki kami. Bila Tuhan kami berhenti berzikir, maka terhentilah kaki dan tangan kami secara automatik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu ingat tuan-tuan, kalau kita kurang berzikir, malas berzikir dan sebagainya, kelak walaupun dikaruniai syurga. Sebab syurga ni tuan-tuan, bila mana orang tu langsung tak pernah semayang sekalipun, tetapi akhir sekali dia akan masuk syurga. Dalam setengah riwayat menceritakan bila mana neraka Jahannam nak dibinasakan. Dan neraka ada, yang dalam kitab ni neraka ada 8. Cuma kenapa kita yakin kata ada 7? Kerana yang ke-8 itu akan binasa. Namanya neraka Jahannam. Yang akan masuk neraka Jahannam ni tuan-tuan semata-mata orang yang beriman kepada Allah tapi tidak beramal dan sebagainya. Contoh, dia ringkaskan cerita, maka tiap-tiap hari Jumaat ahli-ahli syurga akan berhimpun. Dekat syurga ni ada sebuah taman ataupun dipanggil pasar. Pasar ni kita berhimpun bukan nak beli belah untuk bersukaria semata-mata. Dan ahli syurga nampak ahli neraka. Tapi ahli neraka tak nampak ahli syurga. Maka dia ringkaskan cerita, maka tiap-tiap hari Jumaat akan terbuka pintu neraka, ahli neraka akan keluar dalam keadaan bersujud kepada Allah, memangkak-mangkak bersujud, mengharapkan rahmat daripada Allah. Maka akan datang satu Jumaat yang terakhir, bila dibuka pintu neraka, semua keluar, maka Allah Ta'ala menghimpunkan semua ahli neraka untuk dimasukkan ke syurga Allah. Maka dibinasakan neraka Jahannam. Sebab tu benda ni ada khilaf. Sebab tu orang berkata jangan pakai secara memahamkan akal tetapi kita beriman. Khilafiyah itu benda tak boleh. Bila mana satu gerombolan daripada neraka Jahannam keluar, maka katakanlah dibersihkan mereka, dimandikan dan sebagainya. Maka berkata Allah kepada Jibril, ya Jibril, masukkan mereka itu kepada syurga. Sebelum Allah Ta'ala kata begitu, Allah Ta'ala beri kepada mereka prioriti, satu kelebihan. Allah Ta'ala kata apa? Wahai hamba-Ku, maka telah pastilah kebenaran daripada azab-azabku, maka terimalah oleh kamu akan kebesarannya. Maka mintalah kepada aku apa yang kamu nak. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada ahli syurga yang terakhir. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kami tak nak yang lain, ya Allah. Engkau beri kami satu rumah yang sebagaimana rumah kami di dunia dulu pun tak apa. Permintaan mereka, kami tak nak apa-apa lagi, ya Allah. Letih dah kena katok, letih dah kena bakar, letih dah kena pekong dan sebagainya. Kami tak nak yang lain memadai, kau beri kepada kami satu rumah sebagaimana rumah kami dekat dunia dahulu. Maka Tuhan kata, wahai Jibril, engkau karuniakan kepada mereka itu kebesarannya. Maka tuan-tuan tahu tak orang terakhir masuk syurga ni bersama dia? Dalam setengah riwayat mengatakan bermula syurga mereka itu 2 kali di sebuah dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Tu orang yang akhir sekali. Orang yang sekelas, wallahu a'lam. Orang yang telas, wallahu a'lam. Tetapi cerita ini tuan-tuan jangan percaya. Sekadar ambil pengajaran. Faham mana ibarat. Sebab benda dhaif ni tuan-tuan, kita nak percaya pun tidak, nak nafi pun tak boleh. Macam masalah kejadian Nabi Adam AS. Setengah ulama menceritakan Adam yang ada pada zaman kita bukan Adam yang pertama. Sebelum daripada dulu Allah Ta'ala dah buat Adam, Allah Ta'ala dah buat para Nabi, Allah Ta'ala dah buat umat, Allah Ta'ala dah buat hari kiamat, Allah Ta'ala dah buat syurga neraka. Kemudian Allah Ta'ala binasakan, Allah Ta'ala buat Adam yang lain. Dan kita jangan percaya, cuma kita ambil nisbah akidah. Kalau Tuhan nak buat pelik lah.
Tak pelik Allah Ta'ala layak nak melakukan akan dia. Kita percaya sepada itu. Jangan percaya sampai duk fikir. Faham mana ibarat? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bila mana Hadrat Zairi tengok Allahumma salli ala Muhammad ni dah kata bila mana berzikir tak banyak, bila mana tasbih tak banyak, rumah kering kontan, kadang-kadang dapur pun tak siap, kabinet tak masalah lagi, oleh kerana dekat dunia dahulu malas berzikir. Akhir sekali Zairi kata apa? Wan, jomlah kita pergi jumpa Nabi. Naik Burak jumpa Nabi. Apa sejarah tuan-tuan nak jumpa Nabi, tapi walau bagaimanapun bila Zairi tu ajak apa, pergi juga. Kita pergi jumpa Nabi, maaf Nabi tak syafaat, mudah-mudahan nanti betul. Sungguh mana-mana kontraktor lain sambung projek, Allahumma salli ala Muhammad, syurga dah tak siap ni, syurga besar, tiba-tiba tak siap. Maka ketika tu Nabi bertanya pula soalan yang ketiga, mu nak minta tolong aku ni waktu dunia dahulu banyak tak mustalak kepada aku. Allahumma salli ala Muhammad. Di sini menggambarkan pentingnya tasbih, pentingnya zikir, pentingnya selawat dalam nak merencanakan kehidupan dan mencantikkan hari kebahagiaan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Baik, sambung. Selesai menyaksikan keadaan syurga dan neraka. Kita ceritalah pihak syurga, neraka dan sebagainya, perkara yang tak termasuk oleh akal. Kemudian Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan naik ke Mustawa sendirian, tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Lantaran malaikat Jibril merasa tidak kuat untuk melangkah lebih tinggi lagi. Ada satu part malaikat Jibril tak boleh pergi dah semata-mata Nabi Muhammad SAW. Di Mustawa inilah Nabi Muhammad SAW mendengar satu goresan pena penulis, iaitu qalam yang menulis hukum-hukum Allah di Lauh Mahfuz. Sebab tu belajar akidah pakai pada kehidupan. Allah Ta'ala cerdik, Allah Ta'ala bijaksana. Dahulu pun dia tahu, sekarang pun dia tahu, akan datang pun dia tahu. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak adil alam, Allah Ta'ala ada buku dah? Ada. Allah Ta'ala ada pen dah? Ada. Allah Ta'ala menggunakan Al-Qalam menyurat di atas Lauh Mahfuz. Kita belajar akidah. Kalau Allah Ta'ala tak ada buku dia, adakah peruntukan ataupun undang-undang yang Tuhan akan lakukan akan tersalah? Dah, kita nafi pada akal. Kalau Allah Ta'ala tak ada qalam, hukum yang Tuhan laksanakan akan ada ke tidak menjadi tak betul? Kita kata tidak, ternafi pada akal. Kenapa tak ambil benda jadi pengajaran? Begitu juga kehidupan kita. Datang kuliah Zuhur hari-hari, bawa pen, bawa buku. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan nak marah. Tak, kita malu dengan Allah. Betul tak? Malu dengan Allah. Allah pun ada pen buku. Kita menjadi pen tak nak bawa, buku tak nak bawa. Mengalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji masuk sini terus masuk ke hati. Betul ke tak? Kita masuk sini, keluar sini balik sikit pun tak ingat. Kalau masuk sini, keluar ke sini, muncul adalah tinggal sedikit. Faham nanti barat? Wallahu a'lam. Jadi ditipati daripada Isra' wal Mi'raj, bermula minggu hadapan berubah, bermula malam ni berubah. Datang kuliah maghrib di tempat tuan-tuan, jangan tinggal pen, jangan tinggal buku, jangan tinggal pen, jangan tinggal buku. Ambil nota, mudah-mudahan bermanfaat pada kehidupan. Baik, sambung. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW diangkat naik setingkat lagi sampai ke aras. Maka di aras inilah Nabi Muhammad menerima perintah solat yang wajib yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan segenap umatnya sebanyak 50 kali sembahyang. Maka tuan-tuan meringkaskan sebelum kita menghabiskan kuliah kita pada hari ini, yang insyaAllah daurah tak sempat habis, insyaAllah kita akan cuba khatamkan. InsyaAllah hari ini boleh khatam, kita akan khatamkan pada hari Isnin. Kerana kitab ni tuan-tuan hanya sampai di 53 muka surat. Jadi insyaAllah hari Isnin pakar-pakar datang jam 1, insyaAllah kita sempat kita habiskan. Cuma ringkasnya, bila Nabi sampai kepada Mustawa, kemudian Nabi sampai kepada Araj, Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah satu perkara yang begitu penting dalam nak memahami bagaimana nak memahami yang dikatakan Nabi melihat Allah. Jangan sesekali kita menggunakan akal yang cetek mengatakan tu dalil yang kata Allah Ta'ala duduk di Araj. Tuhan bukan duduk di atas Araj. Cuma ketika itu Nabi yang di atas Araj. Sebagai contoh, satu kiasan yang begitu mudah. Nanti tuan-tuan hari Sabtu Ahad tak tahu nak apa-apa, tuan-tuan baca KL Tower. Sampai KL Tower, bila kita duduk di bawah, penglihatan mata terhad kan? Paling tinggi nampak 500 meter kalau dapat. Betul tak? Tetapi kalau duduk di tempat yang tinggi, penglihatan mata luas. Sampai 30 kilo, 20 kilo kita boleh nampak. Rekas. Ulama bawa ibarat, dua ibarat. Yang pertama sekali, bila mana kita duduk di atas, kita tengok semua nampak. Adakah perkara yang kita nampak tetap berada di atas?
Saya jawab. Kita duduk di atas, kita nampak semua benda. Tengok bawah nampak kata-kata mereka, nampak bomba, nampak batu kip, nampak tokong batu kip, nampak getik Highland, nampak langit, semua nampak tak? Adakah benda yang kita nampak tetap berada di atas? Dah, dia duduk di paksi di tempat masing-masing satu. Yang kedua, ulama kata, bila mana kita berada di atas, adakah perkara yang kita nampak berada dekat dengan kita? Dekat tak? Kita tengah duduk dekat KL Tower ni. Yuk, mana yuk? Ni aku dekat KL Tower ni, nampak ni? Ada. Mana yuk? Ni aku dekat bawah dataran Merdeka ni, betul-betul dekat bendera ni. Mana nampak tak aku lapai? Kita pun ambil pengukur, nampak dia lapai. Kita nampak dia lapai, adakah dia dekat dengan kita? Dah, bukan tiap-tiap yang nampak memberi faham dekat, bukan tiap-tiap yang kita nampak memberi faham atas. Itulah ibarat Nabi berada di atas. Bila Nabi berada di atas, penglihatan begitu luas. Maka Nabi nampak Allah. Allah di mana? Dah, kita kata Allah tak bertempat. Tak payah guna dah tuan-tuan ayat Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak guna ayat Quran, maka akan gunakan Quran balik. Ni Bapak Wahabi mudah kata tu, apa tak nak istiwa di atas arasy? Baik, syarat yang pertama, hampa nak tanya, nak takwil ke tidak? Kalau dia kata tak nak takwil, hampa nak bagi lagi 5 ayat syarat dengan takwil. Bila mana dia kata tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah Taala istiwa di atas arasy. Okey? Lagi 5 ayat. Allah Taala kata apa? Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Bukan kalam ulama, bukan hadis Nabi, tapi Quran. Tuhan kata apa? Di mana kamu pandang, di situ wajah Allah. Betul tak? Jangan takwil. Sebab pokok dia tak nak tahu. Bermakna tempat Tuhan ada berapa? 2. Satu yang arasy, 2 yang kita nampak. Betul tak? Yang ketiga, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bermula kami terlebih hampir dengan kamu daripada urat untuk kamu. Ayat Al-Quran. Betul tidak? Jangan takwil. Bermakna dah berapa tempat? 3. Yang keempat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang buat kamu dan aku juga yang buat segala perbuatan kamu. Perbuatan sifat dengan sifat dan perbuatan dengan zat tak boleh berpisah. Bermakna Tuhan dah dalam kita pula. 4, 5. Dan yang kelima dan yang keenam, walillahil masyriq wal maghrib. Aku ni meratai masyriq dan maghrib, utara selatan semua aku ada. Sudah. Kalau guna ayat Quran, ada berapa tempat Tuhan? 6. Arasy yang kita tengok, yang dekat, yang hampir, masyriq, maghrib. Mana Tuhan? Semua ayat Quran. Syarat dengan takwil. Dah. Sebab tu tuan-tuan, kita yakini Allah Ta'ala tidak bertempat. Ya? Sebab apa? Kalau kita dah tahu naik turun pun bertempat. Sebab sifat naik, sifat turun berhajat kepada tempat. Maka tiap-tiap berhajat kepada tempat, kerana tempat itu baru tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita berhenti pada buku surat yang keberapa? 43. Kita akan khatamkan pada hari Isnin darah risalah Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan perhimpunan pada hari ini mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kemuliaan terhasil daripada kita mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababi a'zami li kulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazna biha su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.